Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada pada fasa yang pertama, Sirajan Munirah. Apakah yang terjadi? Apakah perkara paling penting anda ketahui dalam fasa yang pertama dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada 6 fasa yang boleh kita rumuskan? Pertama sekali dalam karya ini kita highlightkan tentang hikmah Nabi terpilih pada umur 40. Kerana umur 40 ini adalah umur yang kita boleh katakan paling matang. Nabi telah dipersiapkan dengan physical need, emotional need dan spiritual need. Physical need artinya Nabi punya financial freedom. Nabi sudah tidak resah gelisah memikirkan income dan pendapatan. Nabi sudah jadi orang yang sudah begitu expert dalam dunia perdagangan dan perniagaan sebelum umur 40, bahkan sebelum umur 35 lagi. Dan dari sudut emotional need, Nabi telah dipersiapkan Allah dengan kemahiran mendengar, sifat kasih sayang. Semua ini penting sebagai seorang pemimpin, apatah lagi sebagai seorang Rasul. Sebab tu Nabi mempunyai anak-anak perempuan. Nabi telah bernikah dengan Khadijah. Kerana rumah tangga inilah saudara-saudari akan melahirkan pemimpin yang baik. Orang yang boleh bersabar bercakap dengan anak adalah orang yang boleh bersabar bercakap dengan kaum. Orang yang ditegur isteri kerana tak berapa mendengar rintihan isteri, inilah orang yang nanti akan mendengar rintihan kaumnya. Ini adalah emotional need. Manakala spiritual need sudah pasti tidak ada isu kepada Nabi, kerana baginda dipelihara daripada mengikuti perbuatan jahiliyah kaum Quraisy, kerana Nabi dari kalangan mereka yang bernama Hanif ataupun mengikut saki-baki ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun intellectual need, Allah mentakdirkan Rasul ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman yang dari kalangan bangsa Arab yang boleh membaca, tetapi dari kalangan yang buta huruf. Pastinya ia bertujuan agar tidak campur aduk. Orang tak boleh kata Nabi campur aduk antara apa yang Nabi pelajari, falsafah yang pernah Nabi boleh baca ataupun Nabi catat ke dalam Al-Quran. So Nabi ini buta huruf supaya ia dilihat sebagai seorang yang menerima terus wahyu 100% daripada langit tanpa pengaruh daripada bacaan mana-mana ataupun catatan dari mana-mana. Baik, dalam fasa yang pertama ini, saudara-saudari telah diberitahu tentang hikmah umur 40. Juga kita beritahu anda aktiviti yang banyak dilakukan oleh Nabi sebelum menjadi Rasul adalah tafakur. Kerana tafakur ini penting bagi seseorang yang nak berinteraksi dengan Al-Quran. Ia mesti ada kemahuan untuk mencari Tuhan. Apa tanda-tanda yang boleh memberitahu diri kita yang Tuhan ni ada berdasarkan apa yang berlaku di alam ini. Jadi masuklah ke dalam Al-Quran ini dengan pertanyaan, apakah tanda-tanda Tuhan ni ada? Pandulah kami dengan ayat-ayatmu, wahai Allah. That's why Gua Hira ini adalah cerita Nabi. Nabi tahannuth di sana. Jadi bila Nabi dijadikan buta huruf, Nabi tidak terdedah kepada falsafah yang karut-marut daripada dunia luar, sehingga Nabi ada prasangka tertentu kepada ajaran Islam. So ajaran Islam Allah Ta'ala nak Nabi terima direct daripada langit tanpa pengaruh daripada ajaran-ajaran yang direka-reka ataupun agama yang direka-reka oleh manusia pada waktu itu. Manakala aktiviti tafakur pula adalah untuk tujuan Nabi menerima wahyu nanti daripada Jibril nanti dengan penuh rasa seronok kerana debaran dan persoalan yang Nabi hadapi telah terjawab. Kita tak nak masuk dalam dunia Al-Quran ataupun wahyu ini tanpa persoalan. Kerana wahyu ni akan bagi kesan bila seseorang tu ada persoalan. Seolah-olah orang yang baca Quran kerana masa lapang dengan orang yang baca Quran kerana mencari jawapan adalah dua situasi berbeza. Jadi kita kena ambil situasi yang kedua. Jadi ini beberapa fakta sirah. Juga yang ketiga penting untuk anda ketahui, saya dan Fakrul nyatakan dalam fasa yang pertama ini, Nabi mencari keluarga dan kenalan-kenalan rapat BFF dalam proses dakwah. Mengapa agaknya Nabi memulakan dakwah kepada Abu Bakar, kepada Khadijah, kepada Ali, Uthman,
radhiyallahu anhum. Sebab dakwah ni kita kena mulakan dengan perkenalan, ta'lif qabla ta'rif. Kita kena pastikan kita bercakap pada seseorang itu bila dia kenal kita. Bila dia dah masuk dengan kita, dah ada chemistry dengan kita, friendly speaking before friendly speaking. Jadi kita belajar daripada Nabi, kenapa Nabi pergi kepada orang-orang yang baginda kenal. Sebab orang yang telah kenal Nabi, orang yang dah biasa Nabi belanja makan contohnya, orang yang dah biasa main futsal dengan Nabi contohnya lah kan, dalam bahasa sekarang ni, dia lebih mudah untuk menerima sembang-sembang kita atas topik yang disebut sebagai Al-Quran. Nah, sekarang apakah surah-surah yang diturunkan dalam fasa yang pertama? Para ulama menyatakan ada 5 surah yang diturunkan pada fasa yang pertama. Dalam Sirajan Munira, kita menyebut ia sebagai surah Al-Alaq, surah Al-Qalam, surah Al-Muzammil, kemudian surah Al-Muddathir, dan turunlah surah Al-Fatihah. Anda boleh menambah catatan anda di halaman kandungan karya Sirajan Munira. Adapun Al-Alaq itu surah 96, Al-Qalam itu 68, Al-Muzammil itu 73, Al-Muddathir itu 74, dan Al-Fatihah surah yang pertama. Baik, juga anda boleh catat, ini juga maklumat yang penting, tidak semua surah diturunkan pada fasa 1. Maksudnya apa? Bukan semua Al-Alaq turun pada fasa 1. Bukan semua Al-Qalam turun fasa 1. Bukan semua Al-Muzammil turun fasa 1. Ada sebahagian daripada Al-Muddathir tidak turun pada fasa 1. Ia hanya turun beberapa ayat, jadi boleh catat. Al-Alaq hanya ayat 1 hingga 5. Al-Qalam hanya 1 hingga 7. Al-Muzammil hanya 1 hingga 9. Al-Muddathir hanya 1 hingga 7. Dan Al-Fatihah barulah keseluruhan 7 ayat turun dengan sempurna. Jadi hanya surah Al-Fatihah saja satu-satunya surah yang telah turun dengan sempurna dalam fasa 1. Jadi inilah tujuan para ulama membahaskan asbabun nuzul, kerana dalam ilmu asbabun nuzul dia akan memberitahu mana ayat yang turun terlebih dahulu dan ada ayat turun di kemudian fasa. Makki Madani memang mengajar kita surah ini turun, kali pertama turun dalam suasana apa. Itu Makki Madani. Tapi ayat mana yang turun, itu memang riwayat-riwayat asbabun nuzul yang akan memberitahu kita. Saudara-saudari, saya mendapati 4 surah sebelum surah Al-Fatihah, ayat-ayat yang mula-mula diturunkan ini memang fokus pada motivate Nabi yang kali pertama berinteraksi dengan alam gaib. Ini bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang tidak ada pengalaman bagi Nabi. Jadi bukan mudah nak berinteraksi dengan Jibril. So Nabi memerlukan masa. Nabi memerlukan kepada, anda boleh lihat sendiri macam mana ayat-ayat yang diturunkan sikit-sikit tapi jaraknya 6, 7, 8 bulan. Sebab Nabi menghadapi situasi yang boleh menyebabkan seseorang itu terkejut dan punya pelbagai prasangka. Jadi Nabi melalui satu proses di mana 2-3 tahun itu hanya beberapa ayat sahaja diturunkan. Macam saya sebutkan tadi. Ya, dan jarak dari satu surah, sebagai contoh Al-Qalam 7 ayat dengan Al-Muzammil 9 ayat, barangkali memakan masa berbulan-bulan. Sebab Nabi perlu ditenangkan, relax terlebih dahulu dan tidak bertubi-tubi wahyu diturunkan. So jarak lama supaya Nabi boleh berinteraksi dengan alam gaib dengan selesa dan tenang. Jadi anda akan mendapati Al-Alaq Allah bercakap dengan satu orang. Al-Muzammil Allah bercakap dengan satu orang. Al-Qalam satu orang. Muddathir pun satu orang. Al-Alaq Iqra. Iqra ni kamu wahai Nabi baca. Al-Qalam ma anta bi ni'mati rabbika, anta pun Nabi seorang. Al-Muzammil, panggilan itu sendiri merujuk kepada Nabi seorang. Al-Muddathir, panggilan itu sendiri merujuk kepada satu orang. And then baru datang surah yang kita baca, Ihdina. Kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kenapa tidak Ihdini? Sebab waktu Al-Fatihah diturunkan, ia sudah hampir menutup tirai fasa dakwah secara rahsia. Ia sudah hampir nak menutup tirai
Nabi secara personal dan peribadi memerlukan motivasi. Sekarang adalah waktu untuk Nabi bersiap sedia dengan fasa yang kedua, iaitulah dakwah secara terus terang. So, satu nota tambahan saya nak kongsikan apa yang tidak ada dalam Sirajul Munirah. Ini ibarah sirah, di mana anda akan mendapati 5 surah yang diturunkan pada fasa yang pertama ini memang mengajar persiapan seseorang nak melaksanakan dakwah kepada masyarakat. Yang pertama sekali, saya namakan mentoring. Di mana dalam proses menerima Iqra daripada Jibril, Nabi kena betul-betul dengar dengan teliti. So, sama ada ia mentoring ataupun ia adalah fasa listening. Di mana anda berusrah dengan Jibril, anda mendengar Jibril berbicara, anda mendengar sepenuhnya, anda mendatangi sebagai anak murid. So, mentoring adalah penting dalam proses nak berdakwah. Anda percaya pada apa? So, guru anda mesti mengajar anda apa perkara yang mesti kita percaya dan tidak tergugat dengan apa jua yang bakal terjadi. So, Jibril telah melakukan Iqra, lalu Nabi percaya Al-Quran penyelamat bangsa Arab. Tetapi mentoring saja tak cukup, anda perlu kepada yang kedua, Al-Qalam. Al-Qalam ini mengajar kita Al-Qalam sendiri dalam Sirajul Munirah kita sebut ia bukan hanya pena. Ia adalah pena yang kita tajam dan asah supaya boleh menulis dengan lebih baik. Jadi, kalau kita menulis, kita akan menulis dengan sifat editorial. Kita akan pilih perkataan lebih baik, kita akan baiki lagi. Jadi, tema surah Al-Qalam adalah kita kena baiki perangai kita terlebih dahulu sebelum orang lain. So, lepas kita dengar ayat-ayat daripada Jibril, surah pertama, kita kena amalkan dulu dalam hidup kita. Biar wa innaka la'ala khuluqin azim, surah Al-Qalam. Biar kita ni amalkan dulu. Biar kita praktis dulu, biar kita rasa dulu ayat tu, biar kita tadabbur dulu ayat tu sebelum kita sebar pada orang. Ini keberkesanan dakwah. Dia kena kita buat dulu. Yang ketiga adalah bila kita dah amalkan, Allah nak didik dalam surah Al-Muzammil ini adalah saudara-saudari kena bangun malam, kalaupun tidak bangun malam, biar hati anda terkesan dulu dengan ayat Quran yang anda baca. Sebelum anda nak baca pada orang, anda sendiri terkesan dengan ayat tu. Tadi anda amalkan. Sekarang anda baca sekali lagi untuk bagi kesan pada hati, biar hati ni kuat. Orang lain mungkin tak dengar dakwah yang anda sampaikan, ayat Quran yang anda sampaikan. Tapi anda sendiri orang yang terkesan dengan apa yang disampaikan pada orang. Ayat Quran itu berbekas dalam hati anda terlebih dahulu. Dan anda takkan sedih bila orang menolak dakwah. Sebab anda sendiri orang yang terkesan dengan apa yang anda sampaikan. Anda bukan sampai ke ucapan anda. Anda sampai ke ucapan Tuhan. Ucapan Tuhan itu berbekas dalam diri anda sendiri. Okey, yang keempat. Barulah kita bangun berdakwah dengan ikhlas. Wali rabbika fasbir. Kum fa'andir. So, baru kita berdakwah dengan penuh keikhlasan. Dan yang menarik, kenapa isu berjamaah ada pada surah yang kelima? Sebab Nabi perlu kepada rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nabi perlukan kepada pasukan. Sebab bila kita berdakwah, akan ada orang maki hamun, akan ada orang yang menunjukkan penentangan. So, Nabi perlukan insan-insan yang sudi mendengar rintihan, sakit, perit yang Nabi lalui. Kerana orang yang mendengar masalah yang kita hadapi, itu sendiri adalah sebahagian daripada penyelesaian. Setuju tak, kawan-kawan? Seseorang yang mendengar masalah yang kita hadapi dalam berdakwah, kita sendiri boleh release dan reduce tension kita dengan adanya orang-orang begini di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Jadi bagi saya itulah rumah yang bukan sekadar Nabi bina generasi, bina para sahabat, tetapi rumah Nabi healing. Nabi healing sebab apa? Nabi dapat luahkan stresnya kepada para sahabat yang mendengar dengan penuh empati. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian fasa 1.